Okey. So pembelauan gelombang. Penyebaran gelombang apabila gelombang merambat melalui celahan ataupun halangan. So dalam pembelauan, hal laju tak berubah, panjang gelombang tak berubah, frekuensi tak berubah. Yang berubah dia punya apa? Amplitude dia, iaitu amplitude dia berkurang, sebab tu kita boleh buat pelabuhan. Okey, jom tengok ni. Kita boleh je nak buat eksperimen ni, tangki biar ni ada je kat Makmal. Tapi kalau cikgu buat dengan korang, nanti kat korang nak buat apa je kan? Kita tunjuk video je. Tak apa. Nanti bila banyak masa free, tak apa. Korang kan form 4 sampai tahun depan kan? Sampai bulan form 2 kan? Form 4. Time tu buka awal tahun kita buat eksperimen. Tahun ni kita nak ambilkan syllabus je Okey. So tengok ni. Tengok yang ni celahan. Ni lebar celah. Lebar celah yang kecil ni ha. Kat sini kan celahan dia. Okey. Celahan itu pun dia kena kecil daripada panjang gelombang Kalau panjang gelombang dia besar ni kan. So dia punya celahan dia mesti lebih kecil daripada panjang gelombang ataupun sama saiz dengan panjang gelombang. Barulah berlaku apa? Barulah berlaku pembelauan Kalau celahan dia besar, tengok ni celahan dia. Kalau celahan dia besar daripada panjang gelombang, tak berlaku pembelauan Kalau celahan dia besar, baik tak payah nak buat celah tak payah nak buat celahan kan. Kalau setakat celahan besar macam ni, baik tak payah buat celah. So kalau celahan dia besar, tak berlaku lah. Tak berlaku, pembelauan dia tak berlaku Dia berlaku juga, cuma pembelauan dia kurang atau pembelauan dia tak jelas. Ataupun kita panggil dia tak ketara. Tak ketara. Tapi kalau celahan dia kecil ataupun sama saiz dengan panjang gelombang yang nak merambat tu, so pembelauan dia lebih jelas lebih jelas ataupun lebih ketara. Boleh? Ingat tu je. Saiz celahan mesti kecil ataupun sama saiz dengan panjang gelombang. Sama juga dengan halangan. Ni penghalang kan kita letak penghalang kat sini kan. Macam ada letak batu ke apa kat sini. Make sure penghalang ni pun lebih kecil ataupun sama saiz dengan panjang gelombang baru berlaku dia punya pembelauan dia. Ni kalau kamu letak halangan tapi kalau halangan tu besar daripada panjang gelombang ni, so pembelauan dia tak berapa nak jelas. Boleh beza tak? Nampak? Okey. Kalau halangan tak berapa nak nampak Okey, senang je. Kalau kamu nak lukis, okey kita tengok celahan. Kalau celahan dia kecil kan, so pembelauan dia jelas. So kan anak panah kamu buat arrow dia kamu buat macam ni buka arrow dia. Buka arrow dia besar macam ni. Buka arrow. Lepas tu kamu lukis dia punya gelombang dia melengkung macam ni. Melengkung. Tapi make sure panjang gelombang dia sama saiz dengan yang ni. Faham tak? Ni kalau celahan. Tapi kalau halangan, kamu buat arrow je tutup macam ni. Boleh tak? Arrow dia tutup. Tutup macam ni. Boleh? Tutup arrow je macam tu. Kalau ni arrow dia terbuka kan. Yang ni kalau halangan arrow dia tertutup. Allah, mana tadi? Arrow dia tertutup. Lepas tu nak lukis dia punya gelombang dia, kamu buatlah macam ni. Buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni, macam ni, macam ni. So pembelauan dia jelas lah. Tapi kalau halangan dia besar, dia punya arrow dia buka pun tak, tutup pun tak. Dia macam sama je lah. Faham tak? Dia macam sama je macam sama je. Okay, so nanti kamu buat je benda bentuk gelombang macam ni Dia tak nampak melengkung, nampak straight je. Yang ni at least nampak melengkung, faham tak? Macam itulah. Okay. Lagi apa lagi? Okay, ni apa benda lah ni? Okay, kalau panjang gelombang dikurangkan. Panjang gelombang dikurangkan. Maksudnya kan? Tak ni macam mana ni? Ni celahan.
Okey, kalaulah panjang gelombang tu dikurangkan, dia punya pembelauan dia pun kurang. Pembelauan dia kurang. Kalau panjang gelombang tu dikurangkan kat sini, okey, panjang pembelauan dia kurang. Sebab tu dia punya arrow je, anak panah dia tak buka. Dia tak buka besar macam ni kan. Dia buka ke kecil je, betul tak? Dia buka kecil je. Kalau yang ni, pembelauan yang ni jelas ketara. So anak panah dia buka besar, yang ni anak panah dia buka kecil je. Sebab pembelauan dia berkurang. Sebab ni lah panjang gelombang dia berkurang kat sini. Kecil, guna panjang gelombang yang kecil-kecil. So pembelauan dia berkurang. So buat anak panah dia buka kecil. So lukislah dia punya ni, melengkung dia. Boleh beza tak yang ni dengan yang ni? Kalau yang ni, kalau celahan yang macam ni, serupa tak payah buat celah kan. So dia punya arrow dia pun macam sama size je dengan celahan. Dia tak buka celah dia. Yang ni dia buka betul Yang ni dia tak berapa nak buka. Nampak tak beza? Okey, kalau celahan dia buka luas-luas. Kalau celahan tu apa ni, pembelauan dia ketara kan, dia buka luas-luas. Yang ni kalau panjang gelombang dia kecil-kecil ni, dia punya celahan dia tak berapa nak ni, pembelauan dia kurang. So dia buka kecil je. Kalau celahan dia besar, serupa tak payah nak buat Sebab tu anak panah dia sama je, tak berapa nak buka. Okey, tu kalau celahan. Kalau halangan, halangan dia kecil, yang ni pembelauan dia jelas kan. So anak panah dia tutup rapat macam ni tutup. Yang ni kalau panjang gelombang dia kecil-kecil, pembelauan dia pun pembelauan dia kurang. Yang ni. So macam sama je macam sama Ada beza lah sekejap dia macam sama je, cuma panjang gelombang dia kecil ke kecil-kecil. So yang ni pun kecil ke kecil juga. Yang ni panjang gelombang dia besar, yang ni pun panjang gelombang dia besar. Tapi bila kecil-kecil dia punya pembelauan dia kurang Bila kecil-kecil pembelauan dia kurang. Tak berapa nak nampak pembelauan dia daripada yang ni okey. Tapi kalau halangan dia besar, serupa tak payah nak buat lah kan pembelauan. So sebab tu anak panah dia tak berapa nak tutup kan. Dia macam sama je. Okey, macam tu. Okey, kesimpulan apa? Dah lah kita buat kesimpulan. Kesimpulan apa? Nak bagi pembelauan dia jelas. Pembelauan jelas jika ataupun jika saiz celahan ataupun saiz halangan lebih kecil daripada panjang gelombang. Itulah kesimpulannya pembelauan jelas jika saiz celahan atau saiz halangan lebih kecil daripada panjang gelombang. Okey, itu kalau gelombang air. Okey, kita tengok gelombang cahaya pula. Gelombang cahaya pun boleh berlaku korang dah salin dah ni? Salin. Pembelauan jelas jika saiz celahan ataupun saiz halangan lebih kecil daripada panjang gelombang. Boleh. Make sure dia kena lebih kecil daripada panjang gelombang. Kamu tambah sikit, bukan setakat lebih kecil dan juga sama saiz. Sama saiz pun ya juga, sama saiz. Salin. Pembelauan jelas jika saiz celahan atau saiz halangan lebih kecil ataupun sama saiz daripada ni. Lebih kecil daripada panjang gelombang ataupun sama saiz dengan panjang gelombang. Itulah kesimpulannya, okey. Pembelauan jelas jika saiz celahan atau saiz halangan lebih kecil daripada panjang gelombang.
Okey, lebih kecil daripada panjang gelombang atau sama saiz dengan panjang gelombang. Kalau lebih besar daripada panjang gelombang, boleh jadi tak pembelawan? Kalau besar, macam ni kan, saiz celahan dia besar daripada panjang gelombang, berlaku tak pembelawan? Tak berlaku Kalau halangan tu besar daripada panjang gelombang, berlaku tak pembelawan? Tak berlaku juga. Macam tu je. So itulah kesimpulannya. Okey dah, salin dah. Yang kat rumah okey ke? Dah respon okey ke kat rumah? Okey je, okey. Okey, ni pembelawan ni apa ni? Pembelawan air. Okey, pembelawan air. Sebab itulah kalau kamu tengok kat sini, di kawasan pelabuhan dia buat celahan dia bagi kapal tu boleh masuk kat celahan ni. Okay, sebab dia nak buat pembelawan. So bila pembelawan kita nak amplitude tu berkurang. Sebab bila berlaku pembelawan amplitude dia berkurang. So ni yang kita nak. Faham? Okay. Kita tengok cahaya lah. Ni ada kotak kat sini. Kita buat lubang kecil. Ni cahaya merah. Okay, apa yang kamu akan nampak? Okay, tengok video ni Pembelawan cahaya. Okey, ni cahaya merah. Macam nak buat pembelawan? Celahan mesti apa? Mesti kecil kan? Lagi kecil lagi bagus. So kalau kita buat celahan tu kecil. Macam ni. Bila buat macam ni lagilah nampak dia punya pembelawan. Tengok celahan dia kecil je kan? Allah, mana ni? Celahan dia kecil je kat sini kan? So pembelawan dia lebih jelas lah, ni pembelawan cahaya. So kamu akan nampak ada cahaya merah, cahaya gelap, cahaya merah, cahaya gelap, cahaya merah, cahaya gelap. Ni pembelawan cahaya. Faham? Tapi kalau celahan tu kita buat besar, kita buat besar kan celahan dia, kita buat besar. Kita buat besar. Okay, yang ni masih ada pembelawan lah. Okay, macam ni ada lagi lah pembelawan dia. Tapi kalau kita buat besar, ada tak pembelawan? Nampak setumpuk cahaya kat sini kan? Kalau macam ni baik tak payah buat celah kan? Sebab nampak tumpuk cahaya. So dia tak berlaku lah pembelawan. Pembelawan dia macam ni. Dia ada selang-seli. Ada merah, gelap, merah, gelap, merah, gelap. Faham? Dia kalau cahaya merah, kalau cahaya biru pun samalah. Biru, gelap, biru, gelap, biru, gelap. Inilah pembelawan cahaya. Kenapa? Kita boleh je buat eksperimen ni. Boleh je. Tak apa, kau buatlah kat rumah. Pakai kotak, buat lubang kecil, lepas tu buat laser. Ada laser. Lampu laser kalau merah ke apa kan. Nanti nampak. Cahaya merah tu dibelaukan. Nampaklah macam ni. Okey. Itu pembelawan cahaya Sebenarnya kita boleh buat eksperimen ni. Okey, kejap Tapi kalau kat mak-mak kita tak buat yang ini kita tak buat eksperimen yang kotak Kita buat yang lain sikit. Kita pakai yang ni Kita ada macam ada celah sempit kat sini. Dia kecil je pun. Dia macam sekecil kuman macam tu lah. Okey, buat celahan. Ni lampu merah. So kan kamu hala pada skrin. Lepas tu kita buat ni hala pada whiteboard. Cikgu ada je benda tu nak set up. Nantilah bila Okey. Nanti kita buatlah. Okey. So kan, nanti kan kalau celahan tu sempit, kamu akan nampak apa? Ni apa ni? Merah gelap, merah gelap, merah gelap ni. Inilah pembelawan, okey? Ni pembelawan dia jelas ni pembelawan dia jelas. Pembelawan dia jelas ataupun pembelawan dia ketara. Lagi sempit celahan dia lagi bagus. Yang ni kita buat celahan dia sederhana So pembelawan dia pun sederhana jugalah sederhana. Ni pembelawan dia tak berapa nak jelas ni. Okey, pembelawan dia kurang jelas kan, kurang jelas. Tapi still ada pembelawan. Tapi kalau celah dia lebar, ada tak pembelawan?
Kalau celah dia lebar kan. Nampak cahaya tumpuk kan. Tak ada pembelawan. So kat sini serupa tak payah nak buat celah kan. Sebab celah dia lebar. So kat sini tiada pembelawan. Okay. Tiada pembelawan. Sebab kamu nampak cahaya tu setumpuk kat depan kan. Tu maksudnya tiada pembelawan. Faham ke ni? Faham. Okay, next. Okay, tu pembelawan cahaya. Okay, kita pergi pembelawan bunyi pula. Contohnya kan, pasang radio kat sini. Kamu duduk sini. Tapi kat sini ada dinding tinggi. Ni dinding tinggi ni sebagai apa? Sebagai halangan. Tapi kamu mesti boleh dengar juga kan? Walaupun ada halangan. So ni fenomena apa ni? Ya, pembelauan. Okey. Kamu boleh dengar bunyi kan? Di mana-mana sudut tu. Bunyi tu telah dibelaukan ya. Dibelaukan. So kamu boleh dengar. Okey. Sama juga yang ini juga. Okey, kalau kita ada pulau. Pulau ni sebagai apa? Sebagai halangan. Asalnya gelombang air tu bentuk sata. Bila kena ke halangan dia macam dibelau. Kan nampak macam ada lengkungan kan. So kalau nampak ada lengkungan maksudnya berlaku apa ni? Pembelauan. So kalau kamu kat sini nampak macam air laut. Dia punya bentuk gelombang dia macam ada belau-belau. Nampak sangatlah macam ada pulau kat sini. Tu cara tentera kan. Dia nak tahu ada pulau ke tak ada pulau ke apa kat depan tu dia tengok bentuk gelombang. Daripada bentuk gelombang dia tahu ada pulau ke tak ada pulau. Sebab bila ada pulau dia berlaku lengkungan. Faham ke ni? Faham. Okey. Lagi satu fenomena pembelauan. Sekejap. Saya nak tunjuk apa? Cuba nak tunjuk. Okey, sementara kita tengok eksperimen. Bukan. Okey, contohnya ni TV. Ni TV kan. Lepas tu ni kamu kat sini. Kamu nak tukar channel TV ni pakai apa? Pakai remote kan? Pernah tak kamu tukar-tukar remote tapi TV ni tak nak tukar channel pun? Kamu tukar-tukar dia tak nak tukar channel. Sebab kat depan ni ada siapa? Ada adik. Ada adik halang kan? So bila ada adik halang, sebab tu bunyi tu tak dapat nak dibelaukan. Faham tak? Bunyi tu tak dapat nak dibelaukan sebab ada adik halang kat sini. Itu pun konsep pembelauan juga ni. Pembelauan apa ni? Pembelauan. Kalau remote control pakai apa? Gelombang apa? Inframerah. Okay, dia tak dapat nak dibelaukan. Sebab ada ni lah. Okay. Lagi, contoh video pula. Mana video eksperimen tangki biak Jangan tunjuk je. Nak tekan ni naik. Tak boleh nak. Sudah nak pergi kat sini kat YouTube. Okey, kalau pakai tangki biak nak buat pembelauan, ni lah contoh dia. Sekejap
Tapi ni tangki biar yang kecil, yang mini punya. Kita punya yang besar gelabak punya. So nak buat pembelauan mesti buat apa kalau nak buat kat air ni? Dia kena pakai. Kena buat celahan kan? Sekejap. Nampak tu sekejap. Tu dia buat celahan kat sini. Nampak tak air tu dibelaukan? Nampak kan? So ni celahan. Kat air tu asalnya dia straight. Atau ada celahan kat sini, so dia akan dibelaukan. Nampak macam ada lengkungan-lengkungan tu maksudnya dibelaukan lah. So apa kepentingan dibelaukan ni? Kalau untuk gelombang air, amplitude dia apa? Ya, amplitude dia berkurang. Itulah kebaikan dia. Okey. Dah habis lah pembelauan. Dah kau apa dah? Okey, yang kes tadi tu, yang kes yang mana tadi yang tengok TV kan, yang kena halang dengan adik tu kan. Kalau TV tu tak dapat tukar channel, maksudnya apa? Bunyi tu tak dapat dibelaukan. Tapi kalau misalnya adik kamu ada kat depan, yang bila kamu tukar channel, lepas tu channel tu boleh tukar, itu maksudnya apa? Ni kamu, pasal adik kamu ada kat depan, kamu tukar channel, dia still boleh tukar. Itu maksudnya apa? Bunyi telah berjaya apa? Bunyi telah berjaya di bunyi pula. Bukan bunyi, apa benda nama inframerah, gelombang. Gelombang inframerah berjaya dibelaukan. Okay, kalau boleh tukar-tukar channel tu kan. Tapi kalau tak boleh nak tukar-tukar channel tu, maksudnya gelombang inframerah tak berjaya dibelaukan. So kalau dia boleh dibelaukan, dia boleh macam ni lah, dia boleh dibelaukan. Okay. Dia boleh dibelaukan. Walaupun ada halangan kat tengah ni. Faham ke? Okay. So habislah. Dah laku apa dah? Okay, so bandingkan ni. Bandingkan pembiasan dengan pembelauan. So dalam pembiasan, hal laju dia berubah ke? Tak berubah ke? Macam mana hal laju dia? Ingat lagi tak tajuk pembiasan? Hal laju dia daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. So hal laju dia apa? Tetap ke berubah? Nak jawab apa kat sini? Berubah ke tidak berubah? Ni pembiasan. Pembiasan. Berubah kan? Hal laju dia berubah. Pembiasan. Kan kalau kurang tumpat ke lebih tumpat, hal laju dia berkurang kan. Kalau lebih tumpat ke kurang tumpat, hal laju dia bertambah kan. So bila hal laju dia berubah, panjang gelombang dia berubah tak? Panjang gelombang dia berubah. Tapi frekuensi dia? Frekuensi dia tetap tak berubah. Tidak berubah, okey. Pembelauan pula. Pembelauan. Hal laju dia berubah tak? Tak berubah. Panjang gelombang dia? Tak berubah juga. Frekuensi dia pun tetap kan? Tak berubah juga. Tapi yang berubah dia punya apa? Dia punya buatlah sikit note kat sini, amplitude dia. Amplitude berkurang. Okay. Sesuai untuk apa? Pelabuhan. Okay. Itulah dia. Boleh. Dah habislah kelas. Dah 10.30 dah. Okay. Itu saja. Okay. Terima kasih. Kat rumah pun boleh lah. Stop. Bye. Yang mana? Amplitude berkurang.
Pembiasan amplitude dia bergantung tanjung ke teluk ke. Ya untuk pembelawan ni amplitude dia berkurang. So kalau untuk pembiasan ni kamu buatlah amplitude dia berubah. Kalau pembiasan amplitude dia berubah lah kan. Bergantung kepada apa? Tanjung ataupun teluk. Tu pembiasan. Contohnya menyebab pembiasan air Tapi untuk pembelawan amplitude dia berkurang. Boleh? Okey, itu saja. Okey, dah. Okey, bye-bye. Boleh left. Terima kasih, Ustazah. Yang kat rumah boleh left lah. Okey.